Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari sama-sama kita mulakan perkongsian ilmu kuliah kita pada malam ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbil alamin. Mari sama-sama kita berserah diri dengan mengaku lemah, tiada daya dan upaya, semuanya dengan kekuatan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan kita berserah diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang akan membimbing kita semua insya-Allah sepanjang kita bersama-sama pada malam ini. Sama-sama kita ucapkan dengan lafaz la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian ya. Untuk pengetahuan ya, sedikit maklumat, maknanya perkataan la haula wala quwata illa billah ni adalah Nabi SAW mengatakan dia di antara kanzun min kunuzil jannah ya. Di antara pembendaharaan daripada pembendaharaan syurga ya. Jadi barang siapa yang selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ni, besar pahalanya, dan orang ini akan sentiasa berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala kerana dia sentiasa berserah diri dia dan dia sentiasa merasakan yang dia sentiasa memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz la haula wala ni adalah lafaz kehambaan ya. Lafaz sebagai kita menunjukkan kehambaan kita yang kita ini sentiasa berhajat kepada Allah ya. Bahkan sekarang ni pun kita bernafas ni pun, kalau tanpa Allah tak boleh bernafas kita tuan-tuan ya. Kalau tanpa Allah tak boleh melihat kita pada saat ini. Kalau tanpa Allah tak boleh mendengar kita. Kalau tanpa Allah seluruh organ dalam badan kita ni tak bergerak, semuanya mati ya, terkunci semua sekali tuan-tuan ya. Jadi nak ceritanya manusia ni tak ada satu saat pun yang mereka ini terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka itu sentiasa memerlukan Allah, sentiasa berhajat kepada Allah, bukan setakat berhajat untuk perkara luar ni, berhajat untuk berumah tangga ya, berhajat untuk kenderaan, bahkan diri sendiri ni yang sekarang ni sedang melihat, sedang mendengar, yang dekat dengan diri kita ni pun kita memang sedang berhajat dengan Allah. Sebab itulah kita sebagai hamba ni, bila kita ingat kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala ni sesaat pun tidak pernah meninggalkan kita, sesaat pun tak pernah jauh daripada kita. Bila kita bertafakur, berfikir tentang rahmat kebaikan Allah, tentang maha dekatnya dia dengan kita, walau dosa kita banyak mana sekalipun, tak pernah ditariknya nikmat mata, tak pernah ditariknya nikmat kenyang, nikmat hilang dahaga, nikmat tidur lena. Maksiat banyak tapi dia begitu pemurah. Sebab tu kalau kita bertafakur fikir seorang-seorang tuan-tuan, kita akan bertambah kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kita ingat Allah Subhanahu wa taala begitu dia maha baik dengan kita, begitu dia maha dekat dengan kita, begitu dia sentiasa bersama dengan kita. Sebab buktinya tanpa dia pada saat ini kita mati dah tuan-tuan ya. Jadi alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dialah yang telah menemukan kita pada saat ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita bersama untuk kita menjadikan panduan ya untuk kehidupan kita dunia dan akhirat insya-Allah ya. Baik, jadi kita seperti biasa malam ni kita akan menyambung pengajian tasawuf kita insya-Allah ya. Jadi sebelum nak masuk kepada mukaddimah ataupun
pengenalan awal ya tentang tasawuf ni kita tak habis lagi perbicaraannya. Kita akan masuk pada perkara yang keempat ya. Jadi ada 7 perkara sebenarnya yang kita dah sebut sebelum ni, ada 3 perkara. Jadi kita akan sambung perkara 4 sampai 7. Jadi sebelum tu muslimin dan muslimat, ada satu perkara yang tak kurang penting juga untuk saya sebutkan pada malam ni ya. Jadi saya mengambil kesempatan bersama dengan kita semua pada malam ini untuk saya sebutkan sedikit tentang perkara ni, kerana perkara ni saya tengok dia semakin lama dia semakin teruk tuan-tuan ya. Kalau bukanlah para ustaz, para alim ulama yang nak menyebut tentang perkara ni, siapa lagi tuan-tuan ya. Jadi perkara ni saya nak sebut pada malam ni rentetan daripada ada yang bertanya kepada saya baru-baru ni. Jadi sebab itulah saya rasa saya perlu sebutkan kepada kita semua pada malam ni, insya-Allah. Baru-baru ni tuan-tuan dan puan-puan mata Allah sekalian, ada orang dia tanya saya dia kata, "Ustaz, macam mana Ustaz?" Dia kata, saya kata, "Kenapa?" Dia kata adik-adik dia lah tuan-tuan ya, adik dia nak kahwin. Jadi saya kata, baguslah nak kahwin. Dia kata adik dia ni bukan kerja besar tuan-tuan ya, jadi kerjanya sebagai guru lah, guru kafar tuan-tuan ya, bukan guru guru kementerian KPM tu, bukan guru kafar. Jadi guru kafar ni tak sebesar manalah gajinya. Jadi bila nak kahwin tu, yang sebelah sana ni, belah mertuanya tuan-tuan nak minta dia punya hantaran tu, maknanya 12,000 tuan-tuan nak. Dia tanya pada saya, "Ustaz, macam mana Ustaz ya?" Dalam keadaan dia tu sendiri tu, maknanya adik-beradik pun bukannya semua bekerja, dan ayah pun dah tak ada kerja dah, nak kahwin tuan-tuan dah, bercinta lama dah tuan-tuan nak. Kemudian yang sebelah perempuannya pun samalah, kerja sama-sama. Jadi dua-dua tak berapa nak ada duit sangatlah tuan-tuan ya. Jadi isu yang saya nak sebut di sini tuan-tuan ya, kita hari ni tuan-tuan banyak yang berlaku sebenarnya ya. Jadi kita mengenai dengan hantaran ni sebenarnya saya nak sebut ya. Kita hari ni maknanya suka meletakkan hantaran yang tinggi-tinggi ni sehingga menyusahkan perkara yang baik. Jadi saya nak sebut perkara ni tuan-tuan ya. Dan kita kena faham ya, hantaran ni sebenarnya tidak ada dalam Islam pun sebenarnya. Itu yang saya nak sebut. Yang ada dalam Islam ialah mahar. Mahar tu wajib. Adapun hantaran ni maknanya untuk kenduri sebelah orang perempuan, ini adat orang Melayu kita sebenarnya ya. Dalam Islam zaman Nabi SAW, mana-mana kitab fiqh tidak disebutkan bila nak kahwin orang lelaki wajib kena sediakan hantaran untuk orang perempuan. Ini tidak ada tuan-tuan ya. Bahkan hantaran ni adalah suatu kerelaan sebenarnya, tapi hari ni terbalik. Hari ni bukan satu kerelaan, bahkan satu paksaan. Bahkan maknanya kadang-kadang mak mertua yang meletakkan harga yang tinggi ni, sehingga menyebabkan kadang-kadang si bakal pengantin ni tak mampu, sehingga perkahwinan tu ditangguh. Dan tuan-tuan, bila ditangguh maksudnya kita risau, maknanya berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Sedangkan maknanya dua-dua remaja ni maknanya sudah lama berkawan kan. Jadi kita risau bila dah meningkat umur 27, 28 nak kahwin sangat dah. Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan, permudahkanlah. Dan sepatutnya maknanya tak wajar bagi kita semua meletakkan harga yang tinggi, hantaran yang tinggi untuk bakal suami, dan kita pun tahu maknanya bakal menantu kita ni kerja apa dan sebagainya. Tak wajar kita menyusahkan untuk urusan perkahwinan ni tuan-tuan ya. Sebenarnya perkara ni tidak ada dalam Islam. Bahkan yang lebih kita takut ialah bila kita letak hantaran yang tinggi-tinggi ni tuan-tuan, adalah untuk sesuatu perkara yang kita nak buat yang tak baik lah, kenduri dan sebagainya. Kita ada niat nak bermegah-megah, riak dan sebagainya. Jadi saya sebut dengan tuan-tuan perempuan mata sekalian, permudahkanlah urusan perkahwinan ya. Kenapa? Kerana hari ni antara kerosakan yang berlaku ialah banyaknya berlaku perzinaan di sana sini. Kenapa? Bukan mereka tak nak kahwin tuan-tuan, kerja kilang bukan besar gaji, kadang-kadang baru habis belajar ya, baru bekerja, gaji tak seberapa tinggi, tiba-tiba nak kahwin letak mahar, letak hantaran yang terlalu tinggi tuan-tuan nak, sehingga kadang-kadang membuat pinjaman dan sebagainya. Perkara ni tak ada dalam Islam tuan-tuan ya. Tujuan sebenarnya dalam Islam ni yang ada hanyalah kenduri itu. Sebenarnya kenduri itu tujuannya untuk mengiklankan, menyampaikan, dan tidak disyaratkan kenduri itu mesti berapa ribu tak ada. Kalau ikut Ustaz Azhar Idrus lagi simple lah tuan-tuan ni, lagi mudah ya. Kata Ustaz Azhar, kalau tak ada rezeki yang luas untuk kita, untuk sekadar kita maklumkan, yang penting orang semua tahu, dan habis kita nikah kahwin dan ijab kabul nikah, malam tu cukuplah kita buat kenduri di masjid di surau,
minum air teh, biskut dan sebagainya. Ustazah nak bagi contoh, maknanya kenduri ataupun hantaran ni bukan suatu perkara yang sehingga memberatkan, sehingga perkahwinan tu tertangguh begitu lama, sehingga berlakunya maksiat, sehingga menyusahkan menantu, sehingga buat pinjaman. Ini banyak berlaku pada hari ini tuan-tuan ya. Menyebabkan perkara yang begini baik, yang memang dianjurkan dalam Islam. Bahkan di antara tanda-tanda akhir zaman, kata Nabi SAW, perzinaan tu berlaku di mana-mana. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, di antara tanda akhir zaman nanti, maknanya perzinaan berlaku di mana-mana. Jadi kita nak tutup jalan ni lah, permudahkan urusan ni tuan-tuan ya. Dan saya nak sebut ya, berkaitan dengan perkara ni tuan-tuan ya, dia ada rentetan sebenarnya. Bila kita sebut tentang hantaran ni, nak tinggi-tinggi ni, dia ada rentetan daripada perkara begini ni, dia ada rentetan kepada kenduri dan sebagainya. Saya nak sebut tentang perkara ni tuan-tuan ya. Baik, yang seterusnya saya nak sebut tuan-tuan ya, kenduri yang kita nak buat ni pun satu lagi masalah ya, di kalangan masyarakat Melayu kita ni lah, yang kita tengok pada hari ni, dia semakin, kenduri itu sendiri semakin dah hilang keislamannya, dah semakin hilang ruh ibadahnya dalam kenduri kahwin. Tuan-tuan, sebenarnya kalau kita tengok, sebenarnya kenduri kahwin ni beri orang makan, beri orang makan ni ibadah yang sangat besar ya, ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bahkan memberi makan ni sifat-sifat adalah sifat-sifat ahli syurga ya. Kata Nabi SAW, di antara sifat-sifat ahli syurga itu ialah mereka at'imut ta'am, memberi makan kepada orang ya, mudah nak bagi makan kepada orang, afsyus salam ya, mereka sentiasa memberi salam dan sebagainya tuan-tuan. Jadi memberi orang makan ni satu ibadah, satu pekerjaan yang mulia satu pekerjaan yang baik. Tetapi hari ini kenduri, kendara kahwin ni khasnya telah dicemari tuan-tuan, telah dicemari dengan perkara yang tidak baik, sehingga merugikan orang yang menganjurkan perkara yang begitu besar nilaiannya pada pandangan Allah, akhirnya kosong, tak dapat apa-apa tuan-tuan. Itu yang saya nak sebut pada malam ni, antara perkaranya tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, yang kita nak buat kenduri kahwin ni tuan-tuan ni, yang tadi saya sebut tentang hantaran jangan terlalu tinggi sangat. Kalau maknanya kalau kita adalah mak ayah yang mungkin ada kemampuan, apa salahnya kita bantulah kenduri itu sebelah perempuan ni tuan-tuan. Ni kadang-kadang kita dia ada anak perempuan, mentang-mentang kita anak perempuan, kita up harga tinggi-tinggi, kemudian ada niat-niat yang tak baik sampai ambil keuntungan dan sebagainya. Ni yang kata jual anak dan sebagainya tuan-tuan, ni tak betul tuan-tuan ya. Patutnya kenduri sebelah kita buatlah. Kita ada rezeki lebih, apa salahnya kita bantu bakal menantu. Bakal menantu tu kan akan jadi anak kita sendiri juga. Kita akan anggap dia sebagai anak kita. Kenapa kita nak menyusahkan dia? Bahkan sepatutnya kita bersyukur ada orang nak kahwin dengan anak kita tuan-tuan. Hari ni ramai kita kata anak-anak dara yang sampai hari ni belum ada jodoh. Kita dah ada jodoh, alhamdulillah, permudahkan tuan-tuan gitu ya. Baik. Jadi tuan-tuan, kenduri kahwin ni tuan-tuan saya nak sebut dengan tuan-tuan ni. Jadi kenduri yang kita nakkan pahala. Kita tak nak bagi orang makan habis berpuluh ribu dan sebagainya tuan-tuan, akhirnya tak ada langsung dalam pandangan Allah. Allahu Akbar. Penat tuan-tuan, seminggu 2 minggu sebelum nak kahwin ni, macam-macam perkara yang kita dah prepare. Kita pun berpeluh-peluh tuan-tuan nak prepare perkara tu, prepare perkara ni dan sebagainya, akhirnya sedikit pun tak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya tuan-tuan ya? Jadi maknanya kita ni nak buat apa perkara pun biar ada dalam pandangan Allah. Biar perkara tu maknanya ada ganjarannya di akhirat kelak untuk kita tuan-tuan. Jadi saya nak sebut, bila kita buat kenduri kahwin ni tuan-tuan, jangan ada 3 perkara ni. Saya nak sebut dengan tuan-tuan. Hari ni masalah berlaku sebab kita kadang-kadang buat kenduri kahwin ni ada niat-niat yang lain. Jadi tuan-tuan, kenduri kahwin ni bukan untuk manusia, bukan untuk makhluk, tapi nak cari redha Allah, nak cari pahala ya tuan-tuan ya. Ni yang kita nak perbetulkan. Jadi saya nak sihat kepada kita semua, yang nak buat kenduri kahwin ni jangan ada 3 perkara ni tuan-tuan ya. Yang pertama, bila kita nak buat kenduri kita kahwin, sama ada belah laki ke belah orang perempuan ke, sama-sama kena niat yang betul ya. Ni kadang-kadang masalah ni, kadang-kadang maknanya orang ni berkopiah tuan-tuan ya. Kadang-kadang maknanya nampak Islamik, tapi hal-hal begini tak terlepas juga. Ada juga masalah-masalah niat dan sebagainya. Jadi kita orang yang mengaji agama ni, yang sentiasa ingat kepada kebangkitan akhirat, semua akan ditanya oleh Allah tuan-tuan ya. Sebenar darah pun akan ditanya oleh Allah. Satu sen tu pun akan ditanya oleh Allah. Apa yang kita buat semua dalam pertanyaan Allah. Jadi yang kita ingat perkara begini tuan-tuan, kita kena buat betul-betul. Ikut agama tuan-tuan ya. Jadi 3 perkara yang jangan ada dalam kenduri mana-mana lah. Khasnya kenduri kahwin lah tuan-tuan. Yang pertama, ketika mana kita nak mengadakan kenduri kahwin ni, jangan ada sifat untuk membanding-bandingkan. Ni pertama. Jadi bila ada sifat untuk membanding-bandingkan, mulalah maknanya nak tengok siapa yang paling hebat kendurinya. Jadi niat tu dah nampak kerana manusia dah. Ni saya nak sebut dengan tuan-tuan. Hari ni kebanyakannya maknanya
kenduri kahwin tu diadakan daripada pagi sampai petang, tapi sedikit pun tak mendatangkan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa gunanya tuan-tuan? Ya? Apa guna penat lelah kita, duit kita habis tapi sedikit pun tak ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah ruginya tuan-tuan. Rugi tuan-tuan ya. Sangat-sangat rugi. Esok menyesal di akhirat kelak tu tuan-tuan ya. Bagi makan ni pahala besar. Sifat ahli syurga, tapi niat kita tak betul tuan-tuan ya. Jadi nak buat kenduri kahwin, jangan ada niat nak membanding-bandingkan. Jiran sebelah kan, dia punya khemah begini, aku nak lagi top. Kita niat tak betul dah tuan-tuan kenduri kahwin kita. Bahkan kita nak lebih tinggi daripada orang dan sebagainya. Ini tak betul. Islam tak ajar kita buat kenduri nak membanding-banding gitu, tidak tuan-tuan ya. Jadi jangan ada sifat begitu. Tuan-tuan, kita nak berbelanja setakat mana yang kita mampu, itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar gitulah. Jangan maknanya kita tak mampu, kita nak berlebih-lebihan ya, sampai kita mencampakkan diri kita kepada ke arah kebinasaan, menyusahkan, berhutang, membuat pinjaman dan sebagainya. Dalam bab haji pun tuan-tuan, maknanya kalau tak mampu tak wajib pergi haji. Kan ni kita dalam bab kenduri kahwin, sanggup kita bersusah payah dan sebagainya untuk dunia, untuk pandangan orang. Tapi untuk pergi haji tak sanggup pula kita. Nak bersusah payah dan sebagainya, tuan-tuan kita. Yang kedua, dalam nak mengadakan kenduri, mana-mana kenduri, khasnya perkahwinan lah. Sebab saya tengok hari ni Allah, kenduri kahwin ni jarang kita nak tengok yang Islami jarang. Bahkan tuan-tuan Allah hari ni, kenduri kahwin bukan sekadar kita kata kenduri tu dah rosak, bahkan ada pula tarian, joget dan sebagainya. Allahu Akbar tuan-tuan. Macam mana pengantin ni nak mendapat keberkatan hidupnya kalau di awal majlisnya pun sudah ada macam-macam perkara yang tidak baik. Maka sebab tu tuan-tuan, bila awal permulaannya sudah tidak baik, bagaimana nak mendapat bimbingan Allah sampai kepada akhirnya? Yang tu yang tak tahan lama tu tuan-tuan ni. Awal-awal lagi maksudnya ibadat itu tidak dibuat kerana Allah. Tuan-tuan kita. Yang kedua, jangan ada riak. Jangan ada riak ya. Nak buat kenduri jangan ada sifat nak menunjuk-nunjuk, nak menunjuk pelamin, nak menunjuk makanan, jangan. Nak membanding, nak tunjuk ke orang makanan aku sedap dan sebagainya. Ikut kemampuan masing-masing tuan-tuan ya. Ni kita katakan dunia telah masuk dalam hati-hati manusia ni tuan-tuan nak. Sehingga ibadat itu bukan jadi ibadat dah. Bahkan ibadat itu jadi sebagai perkara yang untuk mengangkat-ngangkat diri dan sebagainya tuan-tuan ya. Sebagai untuk memuja makhluk, mementingkan pandangan makhluk dan sebagainya. Itu yang kedua, jangan ada riak. Dan yang ketiga tuan-tuan, dalam kenduri kahwin ni jangan ada sifat untuk bermegah-megah tuan-tuan ya. Nak megah, ni kenduri aku ni hebat, ni pelamin aku dan sebagainya tuan-tuan nak. Hari ni pelamin pun sampai 5,000 tuan-tuan, apa cerita tuan-tuan nak. Pelamin duduk sekejap tu je satu hari tu Allah. Kalaulah 5,000 tu sedekah kepada fakir miskin, Allahu Akbar, senyum dia orang tuan-tuan, seronok dia orang, besar pahala kita. Ni kita sekadar benda-benda gitu tuan-tuan ya. Sebab tu Islam ni tuan-tuan, dia ajar kita apa? Dia ajar kita senang je konsep dia tuan-tuan. Konsepnya kita dah baca setiap hari dan semayang kita. Kita pegang konsep ni betul-betul tuan-tuan ya. Saya nak sebut juga dalam kuliah pada malam ni sebab saya tengok perkara ni kalau kita tak beri panduan, dia akan semakin rosak, semakin berluasa perkara ni tuan-tuan ya. Islam ajar kita mudah je tuan-tuan. Nak buat apa, nak buat pelamin besar mana ke, nak buat kenduri dan sebagainya, kita pegang yang ni. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kena ingat yang tu lah. Sungguhnya semayang aku, ibadat aku, hidup aku. Jadi tuan-tuan, orang Islam dia mudah je. Dia tengok perkara ni ada tak kerana Allah. Kalau tak ada kerana Allah, dia buang. Tu yang mudah. Nak buat pelamin besar-besar, kerana siapa? Tanya, kerana siapa? Tuan-tuan, bukan salah nak buat pelamin, tapi tanya hati untuk siapa. Kalau sampai 11,000 sampai 7-8,000 pelamin besar-besar dan tuan-tuan, adakah perkara ni Allah redha? Orang Islam, orang beriman, dia punya panduan hidup dia akan mudah. Dia maksudnya dia ada dia punya muhasabah diri dia akan fikir perkara begitu tuan-tuan tak. Kalau perkara ni sia-sia, tak ada manfaatnya untuk akhirat dia akan tinggalkan. Jadi gitu tuan-tuan ya. Dan sekali lagi kalau kita sebutkan, maknanya orang beriman ni sifatnya dalam surah Al-Mu'minun tu tuan-tuan ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman ni sifat mereka bila perkara ni sia-sia, tak dipandang oleh Allah dan bukan kerana Allah, dia akan tinggalkan. Mu'ridun, dia akan jauhkan. Ini sifat-sifat orang beriman. Jadi tuan-tuan nak buat kenduri ni, nak buat apa pun tanya, ni kerana siapa aku buat ni tuan-tuan ya. Kalau perkara ni dalam redha Allah dan kerana Allah, dalam pandangan Allah, buatlah tuan-tuan ya. Jadi maknanya apa yang kita buat nanti kita mudah jalannya begitu. Kita tengok maslahat kita dan sebagainya. Orang beriman dia letak begitu tuan-tuan ya. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam kenduri kahwin ni kita nak apa? Nak berkat. Tuan-tuan tak? Biarlah kita habis beribu-ribu berkat. Gitu tuan-tuan. Berkat ni apa? Kembang, pahalanya bertambah-tambah. Kita nak yang tu. Orang datang seronok, makan, berkat tuan-tuan tak?
orang kenyang dengan rezeki kita dan sebagainya. Kemudian orang yang datang ni orang-orang yang soleh, tuan-tuan nak pakai miskin dan sebagainya. Berkat rezeki yang kita berikan kepada mereka, Allah berkati tuan-tuan, mereka sihat tubuh badan mereka, mereka beramal ibadah dengan rezeki yang kita beri tuan-tuan, mereka solat, mereka datang kuliah dan sebagainya. Pahala setiap tubuh badan yang makan rezeki kita tu, rezeki kita ada dalam tubuh badan mereka tuan-tuan, setiap zikir mereka sampai kepada kita tu besar pahala ni tuan-tuan ya. Pahala bagi orang makan ni besar. Sebab apa? Sebab rezeki yang kita beri kepada orang makan ni tuan-tuan, rezeki kita ada dalam badan dia. Dan hari ni dia sihat, dia hidup dengan rezeki kita. Darah dalam tubuh badan dia ni tuan-tuan, ada darah-darah tu daripada rezeki kita. Dan setiap daripada zikir dia, solat dia, maksudnya ada rezeki kita, kita dapat pahala tuan-tuan kita. Jadi kita nakkan keberkatan. Macam mana kita nakkan kenduri perkahwinan kita ni, kenduri yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, kan ada 3 perkara juga. Tuan-tuan ya. Kita nak pastikan kenduri perkahwinan kita ni yang kita nak buat untuk anak-anak kita, menantu kita, kena ada 3 perkara juga supaya diberkati oleh Allah tuan-tuan kita. Yang pertama, pastikan kita buat kenduri ikhlas untuk Allah, nak cari pahala, nak cari redha dia. Jangan sekali-kali ni orang sebelah kata apa, jangan sebut ni orang ni kata apa, orang ni kata apa, bukan kerana orang kata, Allah kata apa. Gitulah tuan-tuan. Yang pertama ikhlas. Kita nak buat kenduri ni, pertama hati mesti kerana Allah, jangan kerana lain-lain tuan-tuan ya. Ada perkara yang selain daripada Allah, tinggalkan tuan-tuan ya. Bermewah-mewah, bermegah-megah, perkara ni Allah redha tak, tinggalkan tuan-tuan ya. Hari ni kita tengok kenduri kahwin, Allahu Akbar tuan-tuan ya. Jauh daripada konsep Islam. Bahkan maknanya kadang-kadang melanggar pula. Bukan jauh konsep tu lari dah tuan-tuan nak. Melanggar pula, bermaksiat pula dan sebagainya. Allahu Akbar tuan-tuan ya. Tuan-tuan penat, rugi tuan-tuan ya. Rugi kita. Yang kedua tuan-tuan, nak dapatkan keberkatan dalam kenduri kahwin ni, dah ikhlas kerana Allah, jangan membazir. Ni kadang-kadang banyak berlaku ni, suka membazir tuan-tuan ya. Tu yang saya sebut dengan tuan-tuan tadi ya. Pakaian pengantin sampai 1,500 tuan-tuan, pakai sewa sekejap je tuan-tuan nah. Kalau kita ni berduit tak apalah juga ya, kadang-kadang tak berduit tapi sampai membazir-bazir begitu tuan-tuan. Nak bawa ke mana duit tu tuan-tuan ni, habis begitu saja, rugi tuan-tuan ya. Jangan membazir tuan-tuan nak. Makan makanan yang kita order dan sebagainya, sangat sampai melimpah-limpah sangat, nak banding jiran sebelah hari tu, taman sebelah hari tu 7 masakannya contoh tuan-tuan tak, kita 10 lah pula tuan-tuan nak buat banyak-banyak masakan, membazir, orang tak makan tuan-tuan, akhirnya buang begitu saja tuan-tuan nak tunjuk pada orang maksudnya kita ni banyak duit dan sebagainya, nak nampakkan kita punya malis ni gah dan sebagainya, akhir malis tutup, buang semua makanan dalam tong sampah. Allahu Akbar tuan-tuan ya. Orang yang jauh dengan Allah, dia tak rasa berdosa tuan-tuan ya. Tapi orang yang dekat dengan Allah, tengok sebutin nasi tu pun jatuh, tu pun dia rasa bersalah dengan Allah tuan-tuan ya. Sebab orang yang dekat kepada Allah ni, hati dia halus tuan-tuan, hati dia halus. Dia fikir apa tuan-tuan? Dia fikir sebutin nasi ni pun Allah tanya, nak jawab apa tuan-tuan ya? Kita kena faham tuan-tuan ya. Jadi kita jangan faham Allah tanya kita ni RM10, RM20 perkara besar-besar ni. Tengok ayat Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah tuan-tuan. Allah sebut dzarrah ni tuan-tuan, kena faham ya. Maknanya barang siapa yang buat baik walau sebesar zarrah pun akan dilihatnya di hadapan Allah. Dan siapa yang buat buruk tuan-tuan, sebesar zarrah pun akan dilihat oleh Allah, akan ditunjukkan oleh Allah. Nasi ni bukan sebesar zarrah, tuan-tuan, dia besar daripada zarrah tu lagi. Tapi orang yang jauh daripada Allah ni, dia tak rasa dosa kecil ni sebagai dosa, tak rasa tuan-tuan nak. Jadi tuan-tuan, bila hati ni dah mati tuan-tuan, dipijak duri besar mana pun dia tak rasa apa. Kaki ni tuan-tuan, kaki kita ni kalau dah keras tuan-tuan, dia dah keras tapak tu, pijak batu, pijak duri, dia tak rasa apa. Tapi hati yang lembut ni, ibarat tapak kaki kita yang lembut ni tuan-tuan, dipijak benda yang kecil pun dia rasa sakit sebab dia lembut tuan-tuan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, fawailul lil qasiyah, celakalah bagi orang yang hatinya keras tuan-tuan. Tak keras sebab apa? Dia zikrillah, untuk ingat Allah. Lupa ke Tuhan, tak ingat apa, nampak nasi jatuh tak ingat Tuhan tuan-tuan. Nak buat kenduri besar-besar, tak ingat ke Tuhan, celaka. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ingat ke manusia tuan-tuan ya. Kita ni tuan-tuan, apa kata ulama tasawuf tuan-tuan? Kata ulama tasawuf, barang siapa yang tidak memadai dengan pandangan Allah, dia belum benar-benar mencapai ikhlas yang tertinggi di sisi Allah tuan-tuan ya. Barang siapa yang belum memadai hatinya dengan pandangan Allah, dia belum benar-benar mencapai ikhlas yang tertinggi di sisi Allah tuan-tuan ya. Nak harap pandangan orang lagi, buat perkara ni nak orang tengok, nak orang kata, maknanya hatinya masih sibuk dengan pandangan selain daripada pandangan Allah, tak ikhlas lah tuan-tuan.
Orang yang ikhlas ni dia sibuk dengan kata-kata Tuhan, bukan kata-kata manusia. Tak apalah aku buat sekadar ni pun orang nak kata, biarlah, yang penting aku ikhlas kepada Allah. Maknanya mulut orang biasalah tuan-tuan sentiasa berkata-kata tentang kita. Yang kedua, jangan membazir. Yang ketiga tuan-tuan, nak berkat kenduri kahwin ni tuan-tuan, ikhlas, jangan membazir. Yang ketiga, jangan kita masukkan dalam majlis perkahwinan tersebut atau mana-mana kenduri, khasnya perkahwinan lah tuan-tuan, perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Dalam majlis tu jangan ada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Hari ni tuan-tuan, majlis perkahwinan, saya nak sebut apa? Majlis perkahwinan ni ibadat. Tapi rosak ibadat ni tuan-tuan. Tu yang saya nak berbetulkan. Jogetnya Allah hari ni tuan-tuan. Dengan kompang jadi joget. Dengan lagu Hindustannya. Allahu Akbar tuan-tuan. Orang yang minta maaf cakap lah tuan-tuan. Makcik-makcik untuk joget juga tuan-tuan. Allah. Tuan-tuan, ni adat baru hari ni. Tuan-tuan tolonglah buang perkara ni tuan-tuan. Rosak habis majlis kita, mendatangkan kemurkaan Allah, melarikan malaikat rahmat Allah, mendatangkan bala daripada Allah. Dah kalau perempuan dengan pakaian ketat berjoget-joget pusing kanan pusing kiri, tak datang bala ke tuan-tuan? Tak datang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak takut ke tuan-tuan? Time dalam keadaan-keadaan macam tu datang kematian. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita yang menganjur pun walaupun kita tak berjoget depan tu, kita redha mati kita, serangan jantung kat situ. Allahu Akbar tuan-tuan. Mati dalam keadaan majlis yang tak baik, yang kita anjurkan, yang kita redha, na'udzubillahi min zalik tuan-tuan. Jangan ada perkara-perkara yang tak baik dalam majlis perkahwinan tuan-tuan. Dengan lagunya tuan-tuan dan sebagainya, jangan ada jadi itu 3 perkara tuan-tuan. Dan yang terakhir yang saya nak sebut tuan-tuan, pengantin ni satu hal juga tuan-tuan. Yang ni pun payah ni tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, kita kena faham orang perempuan ni Allah Subhanahu Wa Taala sayang mereka, Allah jaga mereka, Allah tutup diri mereka sebab diri mereka ni berharga tuan-tuan. Jadi hari ni kebanyakannya memang langgar syariat lah tuan-tuan. Kita nakkan keberkatan tu, perkahwinan ni antaranya maknanya pengantin tu lah. Dah selesai dah kenduri ni, cerita pengantin tak tuan-tuan. Saya kena sebut perkara ni sebab banyak berlaku tuan-tuan. Apa guna sewa baju 1,500 tuan-tuan, 400, 500, tetapi duit itu mendatangkan kemurkaan Allah. Apa guna tuan-tuan? Lelaki pakai rantai tuan-tuan. Orang perempuan pakai ketat-ketat tuan-tuan, pakaian tu dan sebagainya tuan-tuan. Allahu Akbar. 1 sen tu Allah bagi rezeki tu esok akan berjawab di hadapan Tuhan tuan-tuan. Jadi maknanya pengantin ni pertama, jangan bermakeup, berhias dengan makeup yang berlebih-lebihan tuan-tuan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu hai wanita bertabarruj, maksudnya bermakeup berlebih-lebihan macam orang jahiliah bermakeup tuan-tuan. Tuan-tuan maknanya jangan terlalu tebal sangat tabarruj tuan-tuan. Kadang-kadang jadi fitnah pula. Jadi orang kata apa? Hinaan orang tuan-tuan. Orang tengok dalam majlis perkahwinan tu nampaknya cantik tuan-tuan, putih dan sebagainya. Esok habis kahwin orang kata, mana menantu kamu? Itulah menantu saya. Hari tu lain tengok tuan-tuan. Putih lawa ni macam mana lain tuan-tuan. Jadi fitnah pula tuan-tuan. Lain terus muka, tak nampak macam muka dia dah tuan-tuan, tak kenal. Mana menantu kamu? Hari tu tengok muka lain tuan-tuan, sampai orang tak kenal. Makeup sampai berubah habis tuan-tuan. Jadi janganlah tuan-tuan. Islam tak ajar kita begitu. Kembali balik kepada asasnya. Yang kita buat ni, tanya balik, Allah suka tak? Tanya gitu balik. Kita kan orang Islam tuan-tuan. Kita bukan orang kafir yang buat semua perkara ni sambil lewa je. Buat perkara ni ikut dan nak buat tuan-tuan. Kita orang Islam ada batasan, ada syariat tuan-tuan. Kita duduk kat muka bumi ni sebagai ujian, esok semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi tuan-tuan pastikan pengantin nak dapat keberkatan tu maknanya jangan berhias berlebih-lebihan. Kemudian aurat jaga. Aurat ni tuan-tuan, orang perempuan ni 3 kena faham. Maksudnya bila 3 perkara ni cukup, maka dipanggil menutup aurat lah. Tuan-tuan Pertama, orang perempuan ni yang dikatakan menutup aurat mestilah labuh itu yang pertama Maksudnya kalau pakai tudung pengantin ni biar labuh lah. Ni dah lah maknanya atas dada, nampak bentuk dada, dipamerkan pula. Pusing sana, pusing sini. Allahu Akbar tuan-tuan. Berapa banyak pandangan mata kita ni Allah, nak redha manusia ke nak redha Allah ni tuan-tuan kita nak orang nampak apa kita punya menantu cantik, orang puji dan sebagainya. Ada laki-laki yang jahat mata dan sebagainya tuan-tuan. Kita peragakan perkara begitu, dosa besar lah tuan-tuan, tak boleh. Jadi maknanya pastikan labuh, tudungnya labuh, kainnya labuh, semuanya labuh lah. Orang perempuan dia kena labuh semua tu tuan-tuan. Yang tu ada dalam Al-Quran juga. Maknanya syarat menutup aurat dia kena 3. Pertama labuh. Perempuan walaupun yang bukan pengantin ni, yang dengar kuliah saya ni, kita kena faham juga ni.
Ni kadang-kadang minta maaf lah tuan-tuan semua. Maknanya kita yang kadang-kadang perempuan ni lama dalam kuliah pun tapi pakaiannya tak berubah juga. Dianya dah 10 tahun dalam kuliah tapi dari segi cara pemakaiannya tetap membuka aurat dan sebagainya. Jadi maknanya ni tanda ilmu tidak bermanfaat. Orang yang mendapat ilmu yang bermanfaat semakin takut hatinya kepada Allah. Tu disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kita orang lelaki kalau tak berani tegur anak-anak kita, bini kita yang pakai begitu, dayus. Tuan-tuan Dan orang lelaki dayus ni haram masuk syurga. Nabi SAW mengatakan apa? Nabi kata pintu gerbang syurga ni tuan-tuan, tertulis dekat pintu gerbang syurga, atas pintu gerbang syurga ni kata Nabi, anti haramun ala dayus. Nabi kata pintu gerbang syurga tertulis, kamu ni syurga kata Allah haram untuk lelaki yang dayus tuan-tuan. Kita kena tegur lah tuan-tuan. Dah kita ketua, esok nak tanggung ke tuan-tuan na'udzubillahi min zalik. Jadi kena tegur lah. Ni kita yang nak mengadakan majlis perkahwinan, kata ke anak, kalau kamu nak ikut trend, abah tak nak, tak reda, abah tak datang boleh. Tegas tuan-tuan tak? Nabi SAW tegas dengan anak ni tuan-tuan. Demi Islam tak kira siapa-siapa. Walaupun Fatimah itu seorang yang solehah, seorang yang baik, tapi Nabi nak bagi tahu maknanya kalau Islam tak kira siapa-siapa, Nabi tegas dalam ingat kepada agama ni, maksudnya mengutamakan Allah lebih segala-galanya walaupun anak sendiri. Tuan-tuan ni kita kata, alah abah sekali-sekala kita pun tak apalah, Allah duduk belakang, anak duduk depan. Allahu akbar tuan-tuan. Habis rosak akidah kita tuan-tuan Jadi tuan-tuan, kata Nabi, lau Fatimah binti Muhammad suriqat laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah binti Muhammad ni mencuri, aku potong tangan dia. Subhanallah tuan-tuan. Nabi nak sebut, Nabi tegas dalam agama ni. Ini kita bermudah-mudah. Ni masalah orang lelaki, masalah juga ni tak berani, ni masalah juga tuan-tuan Jadi oleh kerana orang lelaki tak tegas, maka orang perempuan seronok ada orang. Ikut nafsu, orang perempuan memang nafsu dia lebih kuat sikit. Jadi kena banyak doa pada Allah. Tuan-tuan Yang pertama labuh, yang kedua syarat menutup aurat ni longgar. Labuh-labuh ketat tak jadi juga tuan-tuan Orang kadang-kadang orang perempuan ni dia tak faham dia pakai longgar dah, dia pakai labuh dah, tudung labuh tapi semua ketat tuan-tuan tu tak menepati syarat tu. Yang kedua mesti longgar maknanya pakaian tu jangan menekup badan lah kena longgar. Pengantin pun longgar lah tuan-tuan Kemudian yang ketiga ialah mesti tidak jarang. Tu syarat labuh, longgar dan tidak jarang lah sampai nampak bentuk kulit dan sebagainya. Tuan-tuan Jadi itulah yang saya nak sebut dengan tuan-tuan, permudahkan perkahwinan, carilah perkahwinan yang diberkati oleh Allah. Kalau ada orang minang anak kita, alhamdulillah, tengok agamanya bagus, kerja dia bagaimana, tak apa. Awak nak kahwin ni kamu nak kahwin ni pakcik, alhamdulillah, syukur dah ada jodoh untuk anak pakcik. Kamu pun maknanya orang yang beragama dan sebagainya, tak apa, rezeki milik Allah, pakcik tawakal kepada Allah, maknanya tak apalah sekadar mana yang kamu ada lah. Sebelah pakcik tak apa, pakcik tolong kamu, kita sama-sama buat kenduri. Tak adalah maksudnya nak demand tinggi-tinggi sampai perkahwinan tak jadi dan sebagainya tuan-tuan. Sampai lelaki ni resah, gelisah, bawa anak keluar setiap malam dan sebagainya. Esok berlaku perkara-perkara yang bukan-bukan, baru kita nak menyesal tuan-tuan Na'udzubillahi min zalik. Jadi tuan-tuan pastikan maknanya apa yang kita buat dalam hidup kita ni nak mencari keberkatan, nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala jadi saya harap apa yang saya sampaikan ni sedikit sebanyak dapat memberikan pencerahan kepada hati kita, melembutkan hati kita untuk kita ni maknanya buat apa-apa pun untuk redha Allah, dan mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dunia akhirat insya-Allah. Panjang hari ni, minta maaf lah tuan-tuan untuk kita sampaikan perkara tadilah Baik, jadi kita sambung pada pengajian tasawuf kita lah. Jadi tasawuf ni tuan-tuan, maknanya tasawuf ni bukanlah pengajian yang hanya khas kepada atas jadah ataupun kita sahaja. Bila kita kata penyucian ni, penyucian seluruh kehidupan kita. Maksudnya kalau bertasawuf kan, pakai kopiah yang menunjukkan kita ni orang tasawuf dan sebagainya, pakai jubah, tapi bila keduri kahwin tadi kita langgar, tu bukan ahli tasawuf tuan-tuan Tasawuf ni matlamat besarnya ialah seluruh kehidupan kita lillahi ta'ala. Tu tuan-tuan tasawuf ni. Tasawuf ni maksudnya hakikatnya ialah akhir matlamat tasawuf ni ialah menegakkan ubudiyah, kehambaan kita kepada Allah dalam seluruh kehidupan kita. Cara hidup kita, cara tidur kita, cara bangun kita, cara kita bermuamalah, seluruh kehidupan kita ialah lillahi ta'ala. Itu sebenarnya hakikat tasawuf. Jadi nak kena betulkan semua perkara lah tuan-tuan Baik, seterusnya yang kita nak masuk pada malam ni perkara yang keempat tuan-tuan Jadi perkara yang keempat ni saya nak sebut pada malam ni mengenai dengan perlunya tasawuf ini tuan-tuan, maknanya digabungkan ataupun perlunya tasawuf ini bersama-sama dengan ilmu-ilmu yang lain tuan-tuan Baik, perkara ni telah disebut oleh Imam Malik rahimahullahu taala tuan-tuan
Jadi kita yang nak minat pada pengajian tasawuf ni kena faham perkara ni, tuan-tuan ya. Jadi tasawuf ni dia tak cukup dengan tasawuf saja, tak boleh, tuan-tuan ya. Jadi kata Imam Malik rahimahullahu taala, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Kata Imam Malik, barang siapa yang seorang itu dia hanya sekadar mengaji ilmu syariat, ilmu zahir, tuan-tuan, tetapi tidak mendalami ilmu tasawuf, maknanya hatinya kosong, ya. Dia tidak tahu perkara-perkara yang dimurkai Allah dari segi batin ni bagaimana, tak dibicarakan. Yang penting aku dah buat perkara zahir ni, tuan-tuan ya. Kata Imam Malik, dia khawatiri faqad tafassaqa, maknanya dia khawatiri takut jatuh kepada fasik, tuan-tuan ya. Kenapa fasik, Ustaz? Fasik ni maksudnya zahirnya beribadat, nampak fiqh zahirnya, syariatnya berjalan, tapi kadang-kadang batinnya kerana manusia, batinnya kerana kemegahan dunia. Jadi semua perkara tu, penyakit-penyakit hati ni berdosa, ya, berdosa bukan kerana Allah, ya. Jadi ibadat yang menyembah selain daripada Allah, maksudnya zahirnya ibadat, batinnya kerana dunia makhluk, maka dia fasik. Ni orang yang fasik. Maka sebab tu kita yang dalam ibadat ni tak boleh duduk kekal atas ibadat saja. Kena mengaji juga ilmu tasawuf supaya ibadah kita ni sampai kepada Allah. Itu antara maslahat tasawuf. Jadi orang-orang yang tasawuf fiqh saja, tidak ada tasawuf, boleh jatuh kepada fasik tanpa disedarinya. Tuan-tuan ya. Dan seterusnya kata Imam Malik, wa man tasawwafa. Walaupun kata-kata ni ada khilaf. Ada setengah ulama kata dia bukan kata-kata Imam Malik. Dia kata-kata daripada ulama yang lain, kerana mereka mencari dalam kitab Muwatta tidak ada kata-kata Imam Malik ni. Ala kulli halnya tu ada khilaf di situ. Kebanyakan ulama mengatakan ini adalah kata-kata Imam Malik, didengar oleh anak muridnya. Walaupun Imam Malik tak menulis kata-kata ni dalam kitab dia, tapi anak murid dia dengar perkataan ni dan tulis dalam kitab mereka lah, tuan-tuan ya. Ala kulli halnya maksud dia pada perkataan ni cukup bagus, ya. Menjadi panduan kepada kita lah, tuan-tuan ya. Dan seterusnya kata Imam Malik rahimahullah, wa man tasawwafa, barang siapa yang hanya sekadar bertasawuf, sibuk dengan ilmu tarikat, ya, ilmu penyucian jiwa, ilmu zikir, ilmu makrifat, hakikat dan sebagainya, tapi fiqh pula tak ada, tuan-tuan. Tak mendalami syariat, hukum halal haram, ya, dari segi syariat dia lah, yang zahir ni tak mendalami, faqad tazandaqa, maka dia akan mudah jatuh kepada zindik, tuan-tuan. Zindik ni bahaya, tuan-tuan ya. Zindik ni apa, tuan-tuan? Zindik ni dalam kitab-kitab tasawuf dipanggil kafir zindik, tuan-tuan ya. Dia zindik ni awal lah, bila teruk sangat jadi kafir lah, tuan-tuan ya. Dalam Islam ni dia ada dua kafir. Satu dipanggil kafir zindik, satu dipanggil kafir murtad, tuan-tuan ya. Jadi dua-dua ni keluar Islam. Yang murtad ni maknanya menyembah selain daripada Allah lah, menyembah jin ke, busut ke dan sebagainya, tuan-tuan ya. Mempercayai perkara-perkara yang bukan selain daripada Allah lah, ada kuasa dan sebagainya, tuan-tuan. Itu kafir murtad, tuan-tuan ya. Kafir zindik ni, dia sebelum jatuh kepada kafir zindik, dia zindik dulu, tuan-tuan. Jatuh pada zindik. Zindik ni apa? Dia rasa di makom tinggi dah, tuan-tuan. Dia buang syariat. Ni semua ketentuan Allah. Allah dah tentukan aku macam ni. Syariat tak ada. Dia buat dosa, dia kata ni kerja Tuhan. Maksudnya hati dia tasawuf je, hati dia nampak Tuhan je, semuanya Allah belaka. Tak hidup kehambaan dia, syariat dia buang, tuan-tuan. Mana istighfar dia, mana takut dia kepada Allah, sehingga dia kata perbuatan dia yang tak baik pun dia sandar kepada Tuhan. Syariat dia buang. Ni zindik, tuan-tuan ya. Ni dia kata takdir Tuhan dan sebagainya. Ataupun ada orang yang lebih sesat, maknanya makom dah tinggi dan sebagainya, tak perlu sembah Tuhan dengan zahir macam kita buat hari ni ramai-ramai ni. Yang tu yang keluar lepat dan sebagainya, tuan-tuan ya. Yang kata tak perlu sembahyang sebab tak khusyuk dan sebagainya. Allahu Akbar. Ni kerana tak ngaji syariat lah ni, tuan-tuan ya. Mengkaji tasawuf dalam-dalam tapi usul syariat tak belajar, akhirnya rosak lah, tuan-tuan ya. Dia sebenarnya, tuan-tuan, syariat ni tujuannya apa, tuan-tuan ya. Bahkan sebelum syariat nak pergi kepada hakikat ataupun tasawuf ni, syariat nombor satu, tuan-tuan ya. Sebenarnya syariat ni tujuannya apa? Syariat ni, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam Al-Quran. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu battaghul wasilata wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Ni tujuan syariat. Kata Allah apa? Wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, kita semua orang beriman. Untuk apa, tuan-tuan? Kita semua nak cari redha Allah. Kita semua nak cari kasih sayang dia, nak dekat dengan dia. Tuan-tuan nak dekat dengan Allah, kalau tak ada jalan syariat, tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan ya? Takkan dengan jalan makan nasi, tuan-tuan. Takkan dengan jalan kita berlari. Allah bukan boleh kita berlari kejar dia, bukan. Maka, tuan-tuan, Allah jadikan syariat sebagai wasilah.
Ya ayyuhalladzina amanu batagul wasilah. Wahai orang beriman, carilah wasilah yang menyebabkan kamu boleh hampir kepada Allah. Maka wasilah ni dipanggil syariat. Semayang, zikir, ni mulut gerak ni, Allah ni syariat. Yang batin ni ingat ke Tuhan tu, yang tasawufnya. Ada orang sebut Allah hati, ingat dunia tu tak panggil. Ada tasawuf. Tuan-tuan nak? Semayang angkat takbir, baca zikir, subhana rabbil azimi wa bihamdih, hati memuji orang lain, ingat dunia tu tak panggil bertasawuf. Syariat ni maksudnya zahirnya tu dijadikan syariat itu sebagai wasilah, dan memang Allah suruh kita cari. Perbanyakkan tuan-tuan. Nak dekat dengan Tuhan, nak cari redha dia. Kita kalau bab dunia tuan-tuan, nak kaya cari duit banyak-banyak lah tuan-tuan nak. Orang yang lagi banyak duit lagi kaya dia. Tapi jalan Allah bukan dengan jalan duit. Jalan Allah bukan dengan jalan pangkat, datuk, menteri, bukan sebagainya. Jalan kepada Allah ialah jalan ibadah. Siapa yang paling banyak ibadah dia kepada Allah, itu tanda dia kasih dan dekat kepada Allah. Tuan-tuan ya. Orang beriman dia kena tuntut cari wasilah lah. Orang ahli dunia dia cari dunia tuan-tuan. Ya. Dia cari duit lah. Dia cari pangkat lah tuan-tuan. Dia cari kenyang makan minum dia, tu orang dunia. Orang beriman Allah kata ibtagul wasilah. Dia akan cari jalan-jalan ibadah untuk dia dekat kepada Allah. Zikirnya sepanjang masa tuan-tuan nak. Hatinya sentiasa berhubung dengan Allah, matanya sentiasa melihat kebesaran Tuhan. Ada masanya mencari jalan-jalan ibadah untuk dia cari kedekatan diri kepada Allah. Tuan-tuan, apa dia punya kesan? La'allakum tuflihun. Kamu akan mendapat kebahagiaan. Jadi tuan-tuan, orang yang maknanya bertasawuf tidak ada syariat, terbatal lah sebab tak ada wasilah. Wasilah apa yang dia nak sembahyang pun tak tuan-tuan. Bahkan maksudnya bila sembahyang pun tak ada, buat perkara haram, buat perkara dosa besar. Tuan-tuan ya. Bila buat perkara dosa besar, hati gelap, macam mana kita kata kenal Tuhan, tuan-tuan ya? Dia jatuh kepada kafir zindik kerana apa tuan-tuan? Zindik tadi tu kerana dia membuang syariat. Kan? Dia pandang Tuhan dan sebagainya. Semayang pun tak perlu dah, tak khusyuk dan sebagainya tu. Dia kafir zindik ni sehingga sampai apa? Dia menghalalkan yang wajib, menukar hukum Allah, kafir ya? Itu lagi berat tuan-tuan ya. Contohnya macam mana? Dia kata apa? Semayang tak wajib dah pada aku. Siapa kata macam tu? Siapa yang kata semayang tak wajib? Bahkan kalau kita tengok Nabi SAW tu maknanya sampai hujungnya semayang, tuan-tuan nak. Bahkan itulah wasilah kita yang paling minima ialah 5 waktu sehari. Itu yang wajib minima, modal kita tuan-tuan nak. Kalau tu pun kita buang, nak cari modal belah mana? Tak ada modal lah tuan-tuan ya. Jadi maknanya orang yang kafir zindik ni dia tak mewajibkan lagi dah diri dia. Dia tukar hukum dah tuan-tuan nak. Ni semua orang bawah-bawah ni kafir tuan-tuan ya. Ni yang bahaya mengaji tasawuf, tak ada guru ni tuan-tuan ya. Sebab tu kata ulama tasawuf ni maknanya kalau kita ni mengaji tasawuf, mengaji pelan-pelan, kata Syekh Abdullah. Kalau tuan-tuan panjat tangga tu, satu tangga tuan-tuan. Jangan gopoh gapah dengan Tuhan ni. Ya? Maksudnya jangan gopoh gapah ikut nafsu, nak cepat. Kadang-kadang Allah uji kita dengan dosa, jatuh bangun sebab Allah nak mantapkan iman kita. Kita ni beramal sikit, kita kata bilalah aku nak jadi wali Allah ni tuan-tuan. Baru kita beramal sikit-sikit, bilalah Allah nak angkat martabat aku. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita kalau beramal begitu, kita beramal dengan nafsu. Kita minta Allah cepatlah naik maqam aku ni. Bila hati aku nak rasa kenal Tuhan ni, nak dapat makrifat ni, bila ni aku beramal tak dapat lagi ni tuan-tuan. Kita maksudnya beramal mengajar Tuhan. Kata Syekh Ibn Athaillah ni tak ada adab dengan Allah. Tuan-tuan, kita naik pelan-pelan, ikut maqam kita, beramal dengan keadaan kita, bersabar dengan pemberian Allah, anugerah Allah. Allah tahu bila waktu yang sesuai untuk Allah Subhanahu Wa Taala berikan anugerah dia. Sabar tuan-tuan ya. Maksudnya jangan nak cepat dan sebagainya. Jadi maksudnya nak mengaji tasawuf ni satu tangga, ikut step-stepnya tuan-tuan ya. Perbaiki syariat, perbaiki perlahan-lahan. Maksudnya dari segi tajwidnya, ya, dari segi bacaannya, dari segi semayangnya, hukum hakam semua belajar satu-satu naik. Tuan-tuan jangan maksudnya fiqh tah ke mana, tauhid tah ke mana, hakikat tu tuan-tuan. Amarifat tu, tu yang jam tu tuan-tuan. Maknanya kata Syekh Abdullah, naik satu-satu jatuh pun tak apa, satu tangga jatuh tak apa. Tapi kalau nak naik pokok kelapa tinggi tuan-tuan, jatuh patah kaki. Siap-siap mati tu tuan-tuan ya. Naik tinggi-tinggi, pam jatuh mati tu tuan-tuan. Orang yang mengkaji tasawuf ni tinggi-tinggi sangat, mari syaitan keluar daripada Islam tu, habis Islam tu. Allah, penatlah tuan-tuan ya. Orang kata maknanya Islam ni satu hidayah yang maha besar daripada Allah. Tuan-tuan, kalau bukan kerana Islam yang ada pada kita pada hari ni, semua kebaikan kita sia-sia. Allah Akbar tuan-tuan. Bersyukur dengan nikmat iman dan Islam ni. Bila kita ada iman dan Islam, berarti kita sudah ada tiket besar untuk masuk syurga Allah. Betul ya?
Orang yang ada iman dan Islam sudah ada tiket besar untuk masuk syurga Allah. Dah ada tiket dah. Cuma kita ni maksudnya sama ada kita nak beramal ataupun tidak beramal. Tapi tiket ada dah. Tapi tuan-tuan, Allahu Akbar, orang yang tak ada iman dan Islam tak ada tiket. Buat baik banyak mana pun, sedikit pun tidak ada catatan amalnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Bahaya mengaji tasawuf tinggi-tinggi jatuh keluar Islam, kafir zindik terus. Bahkan lebih teruk lagi, Allah dalam badan aku. Tuan-tuan, rosak habis semua, tuan-tuan. Aku ni Allah. Habis, tuan-tuan ya. Benda ni ada, tuan-tuan. Akhir zaman ni ada. Sampai dia mengatakan dah, kita ni bukan kita lagi dah. Kan? Maksudnya dah tak ada diri dah, tuan-tuan. Yang melihat ni bukan aku dah, Allah melihat. Tuan-tuan, ni banyak berlaku, tuan-tuan ya. Saya sebutlah dah, tuan-tuan duk live dengan saya ni dalam YouTube ni, saya sebut, tuan-tuan ya, sebab dia ni pun maksudnya ajaran dia ni masih belum dibantras, dan dia ni masih ada lagi lah video dia. Saya sebut, tuan-tuan, demi nak menjaga agama, bukan nak menjatuhkan aib siapa-siapa. Tuan Guru Haji Syari, dalam YouTube tu ada. Tuan Guru Haji Syari, dia mengajar kitab Makrifat Tok Kenali tu. Tuan taib tu penuh makrifat Tok ni satu. Saya dah dengar. Saya bukan bercakap pada hari ni bercakap dengar orang cakap tak. Saya dengar kuliah dia. Sejam 2 jam saya dengar. Saya perhati dia punya penerangan tu. Memang awalnya menarik lah. Kalau orang yang tak ada syariat ni, dia dengar, oh tinggi ni, tuan-tuan ni. Syok ni. Makom tinggi ni, tuan-tuan ni. Tapi saya dengar hujung dia, dia kata yang melihat ni bukan kita dah, dia kata. Dah tak ada kita. Yang melihat ni siapa? Jangan sebut, kata dia. Ni yang saya kata Allah. Akhirnya rosak, tuan-tuan. Bahkan Allah rezekikan kepada saya, anak murid dia call saya daripada Keranu sana. Tiba-tiba tahu macam mana dia dapat nombor telefon saya. Saya kata, siapa ni? Anak murid Tuan Guru Haji Syari, kata dia. Dia mengadu gini-gini. Saya kata, tak apalah. Maksudnya saya dapat rahsia-rahsia dia tu. Sebab anak murid dia call saya sendiri. Jadi tuan-tuan, maknanya kena berjaga. Sebab kita tak nak keluar Islam tu ni, tuan-tuan. Jangan main-main. Akidah ni, tuan-tuan, rosak habis rosak lah sedekah, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan habis rosak lah. Habis rosak lah maknanya ibadah kita, haji kita. Allah, tuan-tuan, jaga akidah, tuan-tuan. Jaga akidah sungguh-sungguh. Jangan mudah-mudah nak ikut guru ni, ikut guru ni. Dengar cakap tinggi-tinggi sikit, kita terpedaya nak ikut lah cara dia. Macam-macam lah, tuan-tuan. Dalam YouTube tu banyak, tuan-tuan, yang daripada Indonesia dan sebagainya, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan maknanya orang panggil neraca lah, neraca awal. Tuan-tuan nak cari guru untuk jadi panduan kita, neraca awal paling utama, paling penting yang tuan-tuan kena tengok ialah tengok syariatnya dulu. Tu nombor 1, tengok syariat dia, tuan-tuan. Nak cari guru, tengok syariat. Semayangnya bagaimana, hubungannya dengan Allah bagaimana, akhlaknya bagaimana. Tengok yang tu dulu. Yang tu betul-betul baik, baru kita boleh tengok kepada perjalanan dia, pembawakan dia, tuan-tuan ya. Sebab kita nak tengok batin tak nampak dah, tuan-tuan ya. Jadi nak cari guru, tengok syariat nombor 1. Itu saya nak sebut neraca paling mudah lah, tuan-tuan. Jangan kita dengar orang ni sampai dalam itu nampak tinggi, kita pun nak ikut. Takut penerangan dia tu kita tak biasa dengar, kita tak ada alat nak tapih, kita pun mudah ikut. Akhirnya rosak akidah kita tanpa kita tahu kita rosak akidah dah. Yang lebih parah lagi, tuan-tuan, taksub dah, sampai kita tegur pun tak masuk dah. Ni lagi na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu yang ni pun kena berjaga-jaga. Akhir zaman ni banyak fitnah, tuan-tuan ya. Nabi SAW menyatakan sampai di akhir zaman, maknanya fitnah ni berlaku ni macam gelap gelita, berlaku setiap masa. Maknanya pagi berlaku, ada orang kafir pada sebelah pagi, Islam pada sebelah malam. Maknanya fitnah ni banyak berlaku, tuan-tuan. Oleh kerana ada media, jadi mudahlah tersebar, tuan-tuan ya. Jadi saya rasa, tuan-tuan ni, sekadar itulah perkongsian kita pada malam ni, tuan-tuan ni. Mungkin tak banyak tentang tasawuf yang saya nak sampaikan. Ala kuliahnya, mudah-mudahan apa yang Allah telah takdirkan untuk saya ada kebaikan untuk kita semualah, tuan-tuan ya. Sebab maksudnya setiap yang Allah ilhamkan kepada saya itu mungkin ada kebaikannya untuk kita yang berada di luar sana. Yang maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir itu pasti ada hikmahnya, tuan-tuan ya. Walaupun tak banyak yang kita baca pada malam ini, tapi mudah-mudahan maknanya banyak memberi panduan lah kepada kita untuk kita meneruskan perjalanan kita dalam kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, yang terakhir ni pesanan saya, tuan-tuan, maknanya zikir jangan tinggalkan ya. Kerana memang bila kita masuk kepada pengajian tasawuf, enjin besar kita ialah zikir. Maknanya kalau kita ni duduk dalam pengajian ilmu tasawuf tapi tak ada zikir, tak ada enjin lah, tuan-tuan ya. Tak berjalan lah kereta kita tu, tuan-tuan ya. Jadi yang paling penting ialah asasnya hubungan kita dengan Allah tu sebenarnya. Dan bila kita banyak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, secara automatiknya maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dia akan semakin hampir dengan kita lah. Dan bila kita banyak sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, secara mudahnya Allah akan permudahkan kita untuk
kita beramal ibadah kepada Allah. Kalau kita mungkin berat untuk bangun tahajud, mungkin kita berat nak bersedekah dan sebagainya, tuan-tuan yakinlah banyak berzikir, perkara ni semua akan jadi mudah, akan jadi lancar tuan-tuan ni. Bila kita ingat Allah, Allah pasti akan ingat kita. Bila Allah ingat kita, Allah tolong kita dalam semua urusan kita tuan-tuan. Sebab tu kita ni sentiasa kena ingat kepada Allah. Nah. Jadi segala yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf kekurangan dalam saya menyampaikan kuliah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar.